Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akina Mardia binti Mahmud, nombor metrik 2418910. Saya dari jurusan Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tidaklah bulan bersinar tinggi. Kalau tidak kerana berpeluang untuk berpidato dengan gemilang, tidaklah saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berwibawa dalam meneraju acara, barisan pensyarah yang saya muliakan, serta kepada sidang hadirin yang saya hormati kerana kesudian melapangkan masa dan perhatian. Hadirin yang budiman, di tengah gemuruh dunia yang meraihkan pencapaian, wujud suara-suara yang tenggelam dalam sunyi, di balik senyuman yang terukir pada wajah yang tersembunyi, keresahan yang tidak terungkap dengan kata-kata, kita pantas bersimpati kepada tangan yang patah. Namun, mengapa kita sering meremehkan jiwa yang retak, sedangkan penderitaan mental sering dipersoal? Bertitik tolak daripada persoalan tersebut, pada hari ini saya akan menghuraikan sebuah realiti sosial yang semakin mendesak perhatian, iaitu kesihatan mental, realiti yang perlu didepani bukan disorokkan. Dan begitulah tajuk pidato yang bakal saya kupas pada hari ini. Namun, sebelum saya memuntahkan hujah ibarat ombak yang menggulung di pantai, izinkan saya untuk melakukan pendefinisian secara literal dan leksikal. Kesihatan menurut Kamus Dewan edisi keempat merujuk kepada keadaan tubuh badan yang sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Mental pula merujuk kepada akal fikiran dan aspek psikologi seseorang. Maka kesihatan mental secara umumnya membawa maksud kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang membolehkan seseorang itu berfikir secara waras, mengawal emosi dan berinteraksi secara sihat dengan orang lain. Sidang Dewan yang cakna dan peka, indikator saya yang pertama di bawah lembayung kata kesihatan mental, isu yang tidak harus disenyapkan. Kita digemparkan baru-baru ini dengan kes buli yang berlaku di sekolah-sekolah berasrama yang menyebabkan para pelajar mengalami trauma yang mendalam. Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia juga menunjukkan peningkatan yang mendadak dalam kes-kes kemurungan di Malaysia. Dan kebanyakan kes tidak dilaporkan. Kerana apa? Kerana mereka takut dicemooh. Adakah kita akan terus berdiam diri? Jika benar kita prihatin, maka inilah masanya untuk kita bersuara dan menyelamatkan generasi kita daripada menjadi mangsa dalam diam. Sidang saksi yang budiman. Kata kunci saya yang kedua, pendidikan emosi, pilar masyarakat sihat. Di sekolah, di rumah, bahkan dalam masyarakat masih kurangnya ruang selamat untuk masyarakat meluahkan rasa tekanan yang terbeban dalam diri. Apabila menangis dikata lemah, apabila meluahkan dikata mengada-ngada, dan apabila murung dikata mencari perhatian, maka inilah antara faktor mengapa ramai yang memilih untuk berdiam dalam derita. Dan malangnya ada yang sampai memilih jalan yang terakhir, iaitu dengan membunuh diri. Sidang Dewan yang saya hormati, indikator saya yang ketiga, minda sihat, negara hebat. Lihatlah tokoh-tokoh sukan seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Azizul Hasni Awang dan Datuk Pandalela Renong. Mereka ini bukan saja hebat secara fizikal tetapi memiliki daya tahan mental yang luar biasa untuk bersaing di pentas dunia. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang cemerlang, usahawan-usahawan muda. Semua ini tidak akan tercapai tanpa adanya kestabilan emosi dan kejelasan minda. Hadirin sekalian, kesimpulannya,
Kesihatan mental bukanlah isu yang terpencil atau remeh, tetapi asas kepada keseimbangan hidup manusia. Stigma yang terus dipelihara hanya akan melahirkan generasi yang pandai berpura-pura kuat, namun rapuh di sudut hati. Marilah kita menjadi generasi yang berani meruntuhkan tembok prasangka dan menggantikannya dengan jambatan empati. Jadilah insan yang tidak sekadar senyum pada wajah, tetapi peka terhadap gelora di jiwa. Sesungguhnya kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menafikan luka, tetapi pada keberanian yang mengakui dan menyembuhkannya bersama-sama. Berikan ruang, hulurkan tangan, dengarlah jeritan-jeritan yang tidak terlafaz, kerana satu telinga yang mendengar boleh menyelamatkan satu nyawa. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.